Hai, saya Sari Rizana Abidin. Ada yang panggil saya Kak Rini. So, saya daripada Pastels Group Sdn Bhd dan saya punya brand adalah The Pastel Shop. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak explain yang penjagaan wajah tu apa sebenarnya. Sebab kadang-kadang orang salah faham. Jadi sebenarnya penjagaan wajah tu dia bukan nak cerahkan, bukan nak putihkan, bukan dia nak cantik ke apa. Tapi sebenarnya dia nak restore kita punya skin condition tu ke orang kata kulit kita yang hakiki, yang asal. So maksudnya kita kena jaga nilai pH, kita kena jaga penghasilan minyak dan juga penghasilan keseimbangan kelembapan. Jadi untuk remaja, untuk kita start daripada awal memang sangat-sangat penting lah. Sebab as we grow up, semakin kita membesar, kita akan terdedah kepada lebih banyak radikal bebas. Kita ada perubahan hormon. Jadi penting untuk kita jaga daripada awal supaya senang untuk kita restore kita punya skin condition tu balik kepada keadaan yang asal. Okey, untuk skincare ni kita tak perlu fikir pening-pening, tak perlu fikir terlalu complicated. Sebenarnya dia simple sahaja. Kena ingat ada 3 poin penting, iaitu yang pertama cuci lembap, yang kedua lembap dan yang ketiga adalah melindungi. So bermaksud kita ada satu cleanser, ada satu moisturizer, ada satu pelindung iaitu sunscreen lah. Jadi ada 3 benda yang paling basic untuk setiap remaja. Okey, sebenarnya skincare ni dia tak kenal lelaki ke perempuan yang guna. Jadi dia sebenarnya generally untuk target skin condition. Jadi orang lelaki pun ada kulit, orang perempuan pun ada kulit kan. Jadi sebenarnya dia tidak ada spesifikasi terhadap yang produk ni untuk lelaki je, produk ni untuk perempuan je. Saya faham kadang-kadang lelaki dia bukannya tak suka pakai skincare tapi dia rasa malu sebab ialah skeptikal. Ramai cakap skincare ni untuk cantik, untuk macam lebih ke arah feminin kan. Tapi sebenarnya dia just untuk restore kita punya skin balance. Orang lelaki pun sebenarnya perlukan fungsi-fungsi macam ni untuk jaga penampilan. Bukan setakat penampilan tapi kesihatan kulit. Sebenarnya itu sangat menakutkan sebab apa yang saya notice, kawan-kawan saya yang daripada zaman sekolah menengah, dia selalu ada pendapat macam tu ya. Dan bila dia grow up, dia membesar, kulit dia sangat-sangat bermasalah. Contohnya dia ada parut-parut yang macam berlekuk, yang itu kita panggil sebagai traumatic scars. Bila dah kita tak ada ilmu daripada kecil dan kita macam main hentam sahaja, so scars tu kita bawa sampai ke besar dan nak repair tu, nak reverse memang sangat-sangat susah. Jadi instead of kita spend too much membaiki, lebih baik kita prevent daripada awal. Yang ni saya risau sikit sebab ramai orang yang macam dia rasa dia kulit kering sampai bila-bila dia pilih barangan kulit kering. Sebenarnya kulit kita ni jenis kulit tu memang adalah yang itu dipengaruhi oleh faktor genetik. Contohnya macam eczema ke ataupun dia ada masalah-masalah lain yang doktor dah sahkan. Tapi kalau jenis kulit ni dia lebih sesuai, kita panggil dia sebagai kondisi kulit. Dia boleh berubah-ubah. Okay, let's say hari ni kita kerja dalam aircon. Okay, kulit kita boleh jadi sangat kering. So esok kita travel, dia boleh jadi sangat berminyak. So lusa dia boleh jadi sangat-sangat macam acne prone, cenderung untuk jerawat. So dia sentiasa berubah ikut lifestyle, apa yang kita makan. Jadi sebenarnya yang the best one untuk tahu dia jenis kulit apa adalah diri kita sendirilah. Sebab kita sendiri yang feel dia kering ke, dia tegang ke, dia ada tumbuh jerawat baru ke, macam tu. Itu ada bahannya orang katakan kalau macam satu produk boleh fix all, itu sangat-sangat bahayalah. Maybe dia letak mercury ke apa, so avoid any claim macam tu. Tetapi kalau nak kata produk apa yang boleh, dia bukan fix lah tapi untuk maintain, macam saya kata tadi, back to basic, adalah carilah produk-produk yang tak ada alkohol, tak ada fragrance dan juga dia pH balance. Maksudnya dia tak ganggu hakiki asal, sifat asal kulit tu. Dia just maintain. So insyaAllah kalau kita pandai maintain, konsisten, dia sihatlah kulit kita. Okay, so untuk remaja, macam saya bagi tahu tadi, pH balance kita ada 2 cleanser. Satu line merah tu memang untuk exfoliator. Satu lagi tu yang anda perlu pakai iaitu Jikama pH balance gentle cleanser. Yang itu dia punya pH sangat-sangat balance. And then following up, kita ada 3 jenis moisturizer. Tetapi antara 3-3 tu ada satu yang paling basic iaitu Seraha Light Moisturizer.
iaitu ada ceramide, ada hyaluronic acid, just nice untuk apa yang kulit anda perlukan. Dan untuk sunscreen pula, kita suggest remaja untuk pakai yang jenis water based. Sebab apa? Kita tak nak clog pores, kita tak nak dia ada cenderung untuk dapat jerawat. So kita ada dua water based, iaitu nombor 1 invisible sunscreen. Tapi bagi remaja yang betul-betul super sensitif kulitnya, boleh pakai matte relief physical sunscreen, iaitu kita gunakan physical filters, memang totally safe untuk semua golongan. Bermula dengan cleanser, anda boleh gunakan sebanyak mana yang anda suka. Sebab apa? Dia jenis wash off, so kita tak perlu risau sangat. Untuk pH balance gentle gel cleanser Jikama ni, anda tak perlu risau sebab dia punya pH match dengan anda punya skin pH, iaitu 5.5 ke 6.5. So just bilas sahaja muka macam biasa. Kemudian lepas anda dah towel dry, dah kering lah muka tu, tak terlalu kering, tapi just kita panggil towel dry, anda dah boleh follow up dengan pelembap. Pelembap pula, kita punya teknik yang terbaik, apa sahaja pelembap, anda pakai pea size. Pea size tu macam kacang peas tau, yang dalam kenduri kahwin punya nasi minyak ada kacang peas kan? Besar itu sahaja, ataupun separuh ruas jari. Tak kisahlah moisturizer tu kita rasa macam ringannya, nak pakai banyak, jangan. Cukup, memang kita cipta moisturizer untuk banyak tu sahaja. Dah pakai moisturizer, make sure dia meresap sepenuhnya. Follow up dengan sunscreen. Sunscreen tu 2 jari. 2 jari tu sangat perfect untuk cover seluruh muka kita. Kemudian kita just blend macam biasa. Sebab tu kalau kita hasilkan sunscreen yang tak ada white cast, so that dia tak nampak putih-putih kat muka kan. Jadi kedua-dua sunscreen kita tak ada sebarang kesan putih, boleh apply macam lotion biasa. Okey, water based ni sebenarnya dia adalah berasaskan air lah kalau dalam bahasa Melayu. Tapi dia boleh jadi mesra wuduk, dia boleh jadi tak mesra wuduk. So dia sangat-sangat complicated lah dalam bidang chemistry, dalam bidang formulasi. Untuk kita punya sunscreen ada 2 ni. Yang ni kita bukan setakat water based, tapi kita claim dia sebagai mesra wuduk. Sebab dia menggunakan teknologi all in water encapsulated. Ya, jadi maksudnya bits minyak tu semua kita dah rangkumkan dia dalam air punya molekul, so that bila anda bilas dia senang dibuang menggunakan air sahaja. Itu maksud water based. Dia ada beza sikit, water based lain, mesra wuduk tu lain. Mesra wuduk tu maksudnya senang dibilas, water based tak semestinya senang dibilas tapi berasaskan air. Jadi dia bagus untuk oily skin. Okey, kalau terover pakai, terbanyak pakai, sebenarnya dia tengok kepada active ingredient dalam moisturizer tu sendirilah. Ada yang macam okey sahaja, so syukurlah, alhamdulillah. Ada yang macam jenis rich moisturizer, dia akan menyebabkan clog pores, dia ada kecenderungan untuk dapat miliasid, ada kecenderungan untuk dapat jerawat. Jadi kita tak nak benda-benda macam tu. And then kita, bila dah jadi macam tu, kita start blame produk tanpa kita sedari sebenarnya produk tu tak bermasalah, tapi kuantiti tu mungkin terlebih guna. Okay, so daripada tadi I cerita pasal cleanser, moisturizer dan sunscreen je kan. So saya tahu sebagai peniaga, serum adalah produk yang paling laris. Sebab apa? Dia janjikan, oh pakai ni cerah, pakai ni hilang jerawat. So orang selalunya remaja yang saya notice, mereka mesti start dengan serum dulu sebab dia nak cepat. Saya punya nasihat, anda kena hati-hati. Serum tu anda masukkan bila 3 asas tadi dah stabil. Dah stabil tu maksudnya anda dah jumpa 3 produk yang paling best, yang paling serasi dengan kulit anda, barulah masukkan sikit-sikit serum ini, serum itu. Itu nasihat lah. Bagi saya, pendidikan mengenai skincare ni memang kena bermula daripada rumah. Ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting untuk ajak anak-anak dari rumah lagi. Setiap parents, setiap ibu lah, dia mesti ada set skincare dia. Itu yang paling bahaya. Sebenarnya kanak-kanak kat Malaysia dia celik skincare, cuma bukan terhadap produk yang betul. Dia akan curi pakai mak dia punya serum sebab apa yang ada dekat shelf. Jadi sebagai parents, kita sepatutnya dah start belajar dia punya ingredients dalam produk tu. Okey, yang ini anak tak boleh try, yang ini anak tak boleh cuba. Kita boleh pilih produk-produk yang lagi sesuai. Contoh macam saya kata tadi, bebas alkohol. Sebab saya tahu banyak parents yang beli jenama-jenama barat kan, dia banyak pewangi ke apa, and then anak masuk bilik dah pakai je. Jadi macam tu lah yang paling saya risau. Jadi boleh belajarlah pasal ingredients, tu yang paling penting.
Jadi macam contoh, kita punya Jikama cleanser tu kita hasilkan dalam saiz jumbo. Kalau anda nak tahulah, tak banyak sebenarnya skincare brand yang hasilkan dalam saiz besar. Macam kami ada Jikama dan juga sunscreen tu kami ada saiz jumbo. Begitu juga dengan moisturizer. Jadi tujuan beli saiz jumbo, anda letak atas amari. Jadi the whole family akan pakai. Dia akan mengurangkan potensi untuk anak-anak tersilap pakai produk lain. So kita hasilkan produk yang memang safe untuk family. Maybe parents dah boleh start pilih produk-produk yang macam itu untuk kegunaan seluruh keluarga. To conclude, bagi saya daripada remaja lagi memang kena start. Contoh kalau kita tengok dekat Korea, dekat sekolah ataupun anak saya belajar di sekolah international, everyday cikgu dia akan hantar message untuk pakai sunscreen. So bermakna di sekolah-sekolah tertentu dah bermula pendidikan ni. Lagi awal kita start lagi bagus, dan kita kena didik anak-anak bukan setakat pilih produk yang betul, tapi kena bagi tahu mereka. Kalau katakan kita jumpa kawan lelaki ke pakai, kita janganlah ejek-ejek. Sebab kat Malaysia kita masih lagi macam tu. Kita ejek, dia ni macam tu, dia ni macam ni kan. Pakai skincare nak jadi orang perempuan lah tu. Tidak. Dia sebenarnya kesihatan kulit. Bukan nak cantik tapi untuk sihat. Saya punya harapan lebih ramai orang Malaysia yang celik pasal pendidikan kulit ni. Bukan untuk cantik je tapi untuk sihat. Dan kena ingat, prevention better than cure.